أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Hashr ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya, seluruh tanggungan saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perkataan yang cukup mudah untuk disebut. Semua orang menyebut perkataan takwa, tetapi tuntutan di sebalik perkataan itu menuntut kita supaya melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sama-sama beroleh kejayaan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat yang kekal abadi. Khutbah pada hari ini akan membincangkan suatu tajuk, iaitulah hemat berbelanja bahagiakan rumah tangga yang disediakan oleh pihak berkuasa agama negeri Kedah Darul Aman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menikmati kehidupan beribadah dengan sentiasa mensyukuri nikmat di waktu susah dan senang adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Selain daripada berbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sama ada ianya dalam bentuk keamanan yang kita tidak pernah syukuri. Kita suka berkelahi, tetapi Allah beri keamanan kepada kita sebagai suatu nikmat yang wajib kita syukuri. Kesejahteraan hidup, kesihatan yang baik, kebahagiaan berkeluarga dan bermasyarakat, mempunyai jiran yang baik dan bagus, adik-beradik yang tidak berkelahi, kekayaan, melimpah ruah,
seluk poket ada duit, berasa nak makan apa, boleh buat belanja, umur yang panjang dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Surah An-Nahl ayat 18. Yang bermaksud, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan umatnya dengan pelbagai nikmat, merangkumi ekonomi, sosial dan sebagainya. Namun begitu, ada kalanya dengan nikmat yang melimpah ruah ini sering menyebabkan seseorang itu, bukan orang lain, kita lah, mudah lupa diri dan lalai bahawa nikmat itu adalah amanah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Siapa hamba itu? Kita juga. Sebagai umat Islam, kita dituntut mensyukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah wang ringgit yang kita sangka bahawa kita bekerjalah adanya wang ringgit itu, tetapi sebenarnya itulah kurniaan dan nikmat daripada Allah. Wang ringgit yang dikurniakan untuk menampung kehidupan seharian. Kita hendaklah mengurus segala perbelanjaan untuk keperluan hidup dengan sebaik-baiknya pada setiap masa. Sesungguhnya harta dan wang ringgit penting bagi amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipertanggungjawabkan kepada kita untuk menguruskannya dengan berhemah. Justru ia perlu diurus sebaik mungkin kerana ianya akan dipersoalkan kelak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sabdanya yang bermaksud, dan hartanya dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perancangan keuangan yang baik adalah mencapai maqasid syariah yang ditentukan sama ada ianya berbentuk daruriyah, hajiyah atau tahsiniyah. Daruriyat adalah keperluan asasi yang diperlukan dalam kehidupan kita seperti makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal. Hajiyat adalah keperluan bukan asasi tetapi juga penting. Ianya melengkapkan lagi kehidupan seseorang, seperti perlu kepada kenderaan dan perlu juga kepada handphone. Manakala tahsiniyah adalah harta yang berbentuk lebih kepada kemewahan dan kemudahan tambahan. Ia memberi kesenangan yang dengannya merupakan nilai tambah kepada harta yang sedia ada. Sebagaimana contohnya kereta dan motor dah ada satu-satu, tetapi kita menambah kepada bilangan yang lebih daripada itu. Memandangkan perkembangan semasa yang berlaku dewasa ini, kita sebagai ketua keluarga yang mendengar nasihat khatib pada hari ini, perlulah mengelakkan diri daripada melakukan atau menggalakkan budaya pembaziran ke atas sesuatu pembelian yang tidak perlu diutamakan.
Di saat pergerakan kita yang terbatas oleh kerana wabak di negara kita ini, lihatlah bagaimana gairahnya sebahagian dari kita yang leka membeli belah secara online. Mudah katanya. Selain berhadapan pula dengan kerenah dan pemerintahan anak-anak dan juga isteri, atau mungkin juga isteri-isteri. Berhati-hatilah. Lantaran sikap suka membazir tanpa had ini merupakan amalan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya orang boros itu adalah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin, sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam tidak melarang umatnya untuk berbelanja. Tetapi Islam memberikan pendidikan kepada umatnya dengan kaedah berbelanja secara berhemah. Kesan pembaziran, wang yang kita lakukan pada setiap hari, tetapi dalam masa yang sama kita mengabaikan nafkah yang wajib ke atas kita dan sebagainya, boleh mengundang konflik dalam rumah tangga. Kita lihat kepada statistik yang diperolehi menerusi sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia bagi negeri Kedah, menunjukkan bahawa isu ekonomi keluarga dan sikap tidak bertanggungjawab ketua keluarga sebahagian besarnya menjadi punca aduan masalah rumah tangga yang tertinggi sekali. Berikut adalah beberapa saranan yang boleh dipraktikkan oleh kita bersama dalam merancang keuangan keluarga kita masing-masing. Yang pertama, kita mengutamakan dan mendahulukan keperluan asas seperti nafkah untuk diri dan keluarga kita yang wajib ditunaikan oleh kita sebagai ahli ketua keluarga, iaitulah makan, minum, tempat tinggal dan hutang piutang yang wajib kita selesaikan secara bulanan sebelum kita berbelanja untuk perkara-perkara yang agak mewah seperti merancang percutian, membeli barang-barang perhiasan yang mewah dan sebagainya. Kedua, hendaklah kita menyenaraikan kos perbelanjaan yang utama untuk diselesaikan. Setelah itu, ada baki dari perbelanjaan tersebut, maka gunakanlah untuk perkara lain sesuai dengan tahap kemampuan keuangan kita masing-masing. Yang ketiga, lebihan wang yang diperolehi daripada sumber pendapatan, maka simpanlah sedikit untuk kita gunakan pada ketika kita kesempitan atau waktu-waktu yang sangat memerlukan. Jika saranan ini dilaksanakan, insya-Allah bahtera rumah tangga kita akan dapat dibina kekal bahagia selari dengan matlamat perkahwinan kita semua, iaitulah untuk mendapat ketenangan, kasih sayang dan perasaan belas ihsan sesama ahli keluarga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin berpesan agar kita mengambil kesimpulan dan pedoman-pedoman seperti berikut. Yang pertama, umat Islam perlu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah
membuat perancangan keuangan yang baik dan seboleh-bolehnya mematuhi perancangan tersebut bagi memastikan kelangsungan hidup dan kebahagiaan keluarga dan rumah tangga, khususnya selepas daripada berakhirnya tempoh moratorium ataupun kelegaan sedikit masa lagi. Yang ketiga, umat Islam perlu memiliki simpanan untuk digunakan pada masa kesempitan demi kebahagiaan keluarga dan mengelakkan daripada bersikap suka meminta-minta dan mengharapkan belas ihsan daripada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Surah Al-Munafiqun ayat 10, yang bermaksud, dan belanjakanlah, yakni infakkanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Sadaqallahul azim. Lantaran daripada itu, saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian, sambutlah seruan ayat ini. Penuhkanlah tabung-tabung yang ada di dalam ruang masjid, sama ada untuk kegunaan wakaf pembinaan masjid baru kita, ataupun tabung untuk pengurusan qaryah kita, ataupun tabung untuk perbelanjaan mengurus ruang masjid, ruang solat kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pemberian yang kita sangkakan sedikit, kita akan menuainya dan membawa bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan kita dan Allah ganjari kita dengan balasan syurganya insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة.
أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانه عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان Badlisyah وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma waffiqhum lisadadi wa asliha bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufun rahimun jawadun ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salah. Allahu akbar.